pun tak tahu kan, saya pun tak tahu, tiba-tiba ya dia apa nama dia duk hentam-hentam kan. Lepas tu bila dia buat itu, saya pun bila dia maki mak kita kan, kita duk sabar, dia main berkenaan dengan isu bini saya pula kan. Dan saya pun tak tahu macam mana dia boleh dapat report segala macam ni kan. Report yang lama tu tahun 2000, semua benda lama dia buat keluar, benda-benda yang dah lama dah settle apa segala macam dia buat keluar kan. Dia nak bagi tahu kat orang, dia bagi tahu kat orang, oh ni lah benda-benda yang lama kan. Jadi saya pun tak tahu dia ni siapa. Si DJ ni saya tak kenal dia. Nak kata dia ada dalam perjuangan lama, tak ada. Dia bukan public figure yang lama lah. Maknanya selepas kejatuhan kerajaan Barisan Nasional tu dia tak ada. Dia tak ada pun dalam PRK dia tak ada pun. Saya tak pernah nampak dia pun. Dalam perjuangan orang kata apa? Di bawah perkara 25(1)A tu untuk lucutkan kerakyatan terhadap orang yang menghina baginda Rasulullah SAW dekat Masjid Negara pun dia tak ada juga. Masa kes Aisyah pun dia tak ada pun, semua dia tak ada kan. Waalaikumsalam dia Ujang kan. Jadi semua orang kata apa hak lama-lama ni semua dia tak ada pun, dia tak pernah ada apa muka dia kan. Jadi saya tak tahu dia muncul kat mana, saya tak tahu. Tapi dia tak ada Aisyah, tak ada ICC, tak ada, semua tak ada kan. Dan semenjak dia tak ada tu aman lah, maknanya perjuangan ni tak ada lah hentam sesama sendiri kan. Jadi saya tak tahu dia main celah mana. Jadi tiba-tiba dia ni duduk tak duduk dia pergi report kat atas dia. Tapi dia pergi cerita lah, dia pergi cerita kat member dia. Dia abang kata dia marah kat saya sebab saya hentam pasal isu Bukit Malut kan. Saya kata bukan saya hentam pasal isu Bukit Malut. Dia tak cerita habis dia kan. Dia tak cerita habis. Duduk tak duduk. Ada satu masa tuan-tuan ingat tak yang saya ada buat live, saya bagi tahu kata saya kena panggil dengan Balai Sentul kan. Dia kata kalau saya tak hadir, dia akan keluar orang tangkap malam tu juga kan. Orang yang buat report tu adalah dia lah, DJ ni lah yang buat report tu kan. Jadi duduk tak duduk tiba-tiba dia buat report. Dan report yang dia buat tu adalah berkenaan benda yang dah settle dah kan. Benda yang dah settle maknanya benda yang dah ditutup rapi lah maknanya dulu ada satu tim, saya tak mahu sebut lah tim ni kan. Ada satu tim yang orang kata yang hentam Jebat Dahaka ni kan. Jadi bila tiba satu masa, tim ni tiba-tiba dia buat keputusan kan. Dia buat keputusan untuk orang kata bersama dengan Jebat Dahaka kan. Jadi orang kata salah seorang daripada anggota tim tu pun telefon saya. Dia bagi tahulah, dia kata dia nak tarik report dan sebagainya kan. Dan dia minta saya kan untuk delete semua posting-posting berkenaan dengan Jebat ni lah, maknanya dia pun nak berdamai. Jadi saya pun delete lah kan, berkenaan dengan wanted tu semua ada. Kalau tuan-tuan pergi kat Google semua orang boleh tengok kan. Jadi si Don Jai ni dia pergi buat report berkenaan benda yang dah settle kan. Benda yang kita dah sampai persetujuan orang kata dah mencapai persetujuan untuk orang kata tak mau ambil tahu kan. Maknanya mereka ajak saya untuk duduk sekali kan. Tapi saya bagi tahu tak boleh lah, sebab Jebat dengan saya ni bukan isu dia pasal tablik kan. Jebat dengan saya ni isu dia terlampau deep kan. Jadi saya tak boleh duduk sekali dengan dia. Itu je yang boleh diperjelaskan lah. Orang kata lepas tu mereka berabang, okey lah, tak apalah benda tu kan. Okey, dia pun beritahu dia pun nak pergi duduk dengan Jebat kan. Saya pun kata kita apalah kan, kalau nak pergi duduk suruh Jebat minta maaf kan. Dan dia pun dah minta maaf dah, benda dah settle. Tiba-tiba dah lepas berapa bulan tiba-tiba si Mangkuk Ayun ni pergi buat report kan. Dia pergi buat report, duduk tak duduk saya pun tak kenal dia pergi buat report kan. Lepas tu bila dah terkantil pasal report dia ni kan, orang tanya dia siapa hang pergi buat report kat kat Riddle ni kan. Dia beritahu, dia kata dia buat report dia buat report sebab benda yang saya dedahkan tu adalah berkaitan dengan report dia kan. Sebab dulu dia ada buat report dekat Jebat ni berkaitan dengan senjata api kan. Jadi orang pun percayalah cakap dia. Tapi sebenarnya apa yang saya dedahkan tu bukan pasal report dia pun kan. Hak yang benda wanted tu bukan pasal report dia. Yang terdedah dekat media sosial tu bukan pasal report yang dia buat pun kan. Itu adalah berkenaan dengan penghinaan kepada Ketua Polis Negara kan. Itu berkenaan dengan penghinaan kepada Ketua Polis Negara kan. Benda tu dah lama dah kan. Jadi semua dah, kalau pergi tengok dekat FB semua orang dah kan. Sebab waktu tu pasal kes macam kot, tak silap saya kan. Jebat ni dia top kan waktu tu. Jadi bila dia kena tangkap kan, semua orang dapat benda berkaitan dengan benda tu di bawah Seksyen 233 Akta Multimedia dan Komunikasi
bukan berkenaan dengan senjata api. Jadi dia pergi bagi tahu, dia kata berkaitan dengan report dia. Bukan ada kena mengena dengan dia pun. Dan di dalam isi kandungan report tu pun dia tak sebut pun kata berkaitan dia buat report tu sebab saya telah mendedahkan laporan laporan berkaitan dengan report yang dia buat. Dia tak sebut yang tu, dia sebut, dia kata ada seorang anggota polis ni dia sebutlah nama saya, nombor IC saya, dia kata telah pun mendedahkan satu satu kumpul PDRM iaitu berkaitan dengan wanted. Jadi pihak polis pun dah buat siasatan dah, IO pun dah telefon saya dah. Pihak polis pun dah dapat tangkap dah siapa yang buat kerja tu, siapa yang dedahkan tu. Ada ni lah anggota yang dedahkan berkenaan dengan maklumat tu. Jadi si DJ ni dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Dia nak trap saya juga. Macam mana pun dia nak trap saya juga. Dia kata dia tak mau. Macam mana pun dia nak saya juga kena tangkap. Disebabkan saya yang mendedahkan benda tu. Konon-kononnya lah. Tapi dia tak buat report kat atas semua orang hak dedah. Ramai. Kalau tuan-tuan pergi dekat page si Jebat ni pun ramai. Ada macam-macam nama kat situ kan. Tapi dia tak buat report pun. Dia buat report kat atas dia. Saya pun tak tahu sebab apa. Saya tak kenal dia. Dan dia ni bukan musuh politik pun. Kalau nak kata dia ni duduk dengan DAP kan dulu kan, saya pun tak tahu. Sebab dia tak pernah muncul pun. Dia muncul tiba-tiba dia buat report kat saya. Itulah pasal dia. Itu yang pertama. Lepas tu dia pergi hentam mak saya. Dia kata kat mak saya sebelum dia hentam mak saya, dia kata dia buat viral lah. Dia bagi tahu dekat umum, dia bagi tahu dia kata saya ni nak cari orang kata nak cari viewer je, nak cari orang kata follower je bila buat live. Dan apa yang saya buat ni sebenarnya bukan didengar oleh kerajaan pun. Dan apa yang dia buat ni, dia bagi tahu insya-Allah akan didengar oleh kerajaan. Konon-kononnya orang hak follow saya ni baru follow je. Sedangkan saya dah buat kerja daripada tahun 2018 lagi, dan saya pun tak tahu ada kerja yang saya buat tu tertunggak dan tak settle. Yang settle semuanya settle. Dan semuanya didengari setakat ni lah. Jadi adalah sebab-sebab didengari tu kan, adalah faktor-faktornya. Tak payah goyang mentor kan. Adalah faktor-faktornya yang menyebabkan apabila saya bawa naik satu topik tu, topik tu akan meletup dan akan didengari oleh orang kata kerajaan lah. Jadi dia beritahu yang tu. Lepas tu bila dah orang kata bila dah orang tak layan dia, sebab ramai orang kenal saya, orang tak layan dia buat keluar isu baru pula. Dia buat keluar isu baru berkaitan dengan murtad lah sebagainya lah. Dia kata orang kata dia kata mana boleh tukar agama Islam ikut suka. Dia viralkan pasal video-video benda-benda yang lama semua. Benda-benda yang lama. Jadi bila saya dah tak tahan, saya marah lah kat dia. Bila saya marah kat dia, dia masuk dalam live, mak saya abang suruh sabar. Mak saya kata suruh sabar. Lepas tu dia pergi maki mak saya gila-gila punya, dia maki. Dia panggil pukimak lah, anak murtad lah, hang tak pandai jaga anak hang sini. Macam-macam lah. Saya ada screenshot lah semua. Macam-macam dia kata kat mak saya. Jadi saya nak tanya kepada tuan-tuan, sebagai seorang anak mana yang tak marah bila mak dia kena hina? Anak mana yang tak marah bila mak dia kena hina? Jadi melenting lah saya pun dah buat report dah berkenaan dengan apa yang dia report berkenaan dengan 506 tu. Saya beritahu kata dia provoke saya. Dia provoke saya dah lama, daripada orang kata daripada report polis lagi dia duk provoke. Saya pun tak tahu siapa dia hari ni. Dia ni ada masalah mental ke apa pun saya tak tahu. Ataupun dia orang kata dia baru muncul dalam FB, tiba-tiba dia nak jadi terkenal ke, saya tak tahulah. Dia nak jadi terkenal dengan duk cari pasal berkenaan dengan orang lain. Jadi saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Tiba-tiba ya dia dia duk hentam-hentam. Lepas tu bila dia buat itu, saya pun bila dia maki mak kita, kita duk sabar. Dia main berkenaan dengan isu bini saya pula. Dan saya pun tak tahu macam mana dia boleh dapat report segala macam ni. Report yang lama tu tahun 2000, semua benda lama dia buat keluar. Benda-benda yang dah lama dah settle apa segala macam dia buat keluar. Dia nak bagi tahu kat orang. Dia bagi tahu kat orang, oh ni lah benda-benda yang lama. Jadi saya pun tak tahu dia ni siapa. Jangan tergelincir fokus Fik. Itulah Abang Toha. Jadi saya pun tak tahu. Jadi orang kata apa? Lepas tu dia viralkan. Saya tuan-tuan sampai duduk saya ingat masa tu umur telefon saya bagi tahu kat dia tau. Saya dah malu saya tahu. Saya rasa saya nak keluar lah daripada medan buat live ni apa semua. Sebab si mangkuk DJ ni lah duk hentam tak tentu pasal saya pun tak tahulah apa masalah depa ni. Saya pun tak tahu apa masalah si DJ ni. Jadi saya pun orang kata pada waktu tu dah marah sangat. Bila dah marah sangat, biasalah tuan-tuan. Bila orang marah, orang kau keluar lah perkataan-perkataan macam mana yang dia buat keluar tu. Macam mana yang dia buat keluar tu. Jadi yang pasal kes yang dia buat report 506 tu, saya tak goyang lah. Macam saya cakap, jangan terperangkap dengan pengalihan tumpuan. Ya, tak boleh lah. Jadi orang kata apa?
apa yang dia buat report tu, orang kata apa, bila orang nak tanya saya kan, apa nama, benda yang dia report tu, saya dah counter balik dah dengan hovering report yang baru-baru ni, yang dia beritahu kata saya ni wanted kan. Saya pun heran, tiba-tiba dia beritahu kata saya ni wanted, Balai Sentul nak main ambil. Saya pun jadi gila babi kat tuan dalam satu hari tu kan. Saya pergi IPK check apa semua kan, tak ada pun dalam list wanted. Waktu itulah yang saya buat report hovering, yang beritahu orang kata apa, sebenarnya saya bukan buat ugutan jenayah terhadap dia kan. Dan dia pun ada bagi tahu kat dalam live dia kan, dia kata saya sebut macam tu disebabkan dia provoke kan. Jadi benda ni dia provoke. Bila dia provoke, benda dah jadi macam tu kan. Bila benda dah jadi macam tu, dia saja nak game orang pula. Dan saya pun tak tahu apa masalah dia untuk nak game-game dan sebagainya kan. Rokok DJ tu masalah dia. Dan kita harap si dia ni kan, si dia ni hang ada bukti dia maki mak hang, clear lah. Dia duk tanya mana bukti dia hentam family hang, ada, semua ada. Dia komen, lepas tu dia delete, tapi ada yang tengok live dah screenshot, semua ada kan. Mak saya pun ada simpan, dia panggil kat mak saya macam-macam kan. Jadi saya pun pastilah dia ni apa masalah dia kan. Dan dia kalau ada masalah personal dengan saya kan, suruh dia PM saya, bagi tahu apa masalah kan. Kita nak tahu juga apa masalah. Hang tak puas hati kat aku tahu lah kan. Tiba-tiba hang buat report kan, hang saya duk buat cerita lah pasal Bukit Malut dan sebagainya kan. Pasal Bukit Malut aku boleh cakap dan minta maaf dan sebagainya kan. Jadi hang still buat juga kan. Hang still buat juga. Jadi kita pun tak faham lah. Kita tak faham, kita nak tanya kepada dia kan, apa benda yang hang tak puas hati sangat ni sebab bukan saya kenal dia pun, saya tak kenal dia, saya tak pernah jumpa dia yang duk buat pala kenal saya kan. Dia duk abang kat orang kan, dia duk PM seorang kan, dia duk bagi tahu kata dia kenal saya lama lah, apa benda sikit ni kan. Dia dia kata saya ni taik batu lah kan, saya ni orang gila masuk Tanjung Rambutan, macam-macam dia kata. Tapi saya gelak lah kan, saya gelak je sebab saya memang tak kenal dia kan. Saya tak tahu dia ni muncul waktu bila kan. Saya pun tak tahu orang kata Malaun Sintuk ni dia muncul waktu bila kan. Dan saya harap kepada dia ni stop lah dengan perangai dia kan. Hang report dia report hang, last lagi dua-dua duduk satu sel, ya Jad kan. Jadi orang kata apa, nasihat saya kepada si DJ ni kan, sudah-sudahlah jadi matang sikit lah kan. Jadi matang sikit sebab ganggu kerja orang kan. Sebab banyak lagi perjuangan orang nak buat kan. Hang kata aku pun tak tahu apa benda yang hang berjuang sebab tak tetap kan. Siap hang cakap pasal benda ni, siap hang cakap macam ni, cuba ubah hang fokus matlamat hang nak perjuang tu berkenaan dengan benda apa jadi hang buat benda tu sampai habis jangan duk kacau orang lain duk kacau orang ni, tu yang jadi masalah tu kan. Bila orang hentak hang kenal aku dah Fit, kenal lah Fit kan. Bila orang hentak hang marah kan. Tapi hang mula dulu, kes dah lama pun hang nak cerita balik ke Fit. Hang ni cerita macam hang tak bersalah kat orang, jangan ajak netizen buat dosa kering Fit, duk maki orang. Masalahnya pergilah tengok Facebook dia dulu kan. Hari ni dia kata apa, jangan duk balon saya yang ni saya tak tahulah petasuk dia ke apa kan, Alenda Bloom ni kan. Daripada hari tu kita tak puas hati dengan saya pergilah tengok Facebook dia dulu. Dia buat report kat atas saya baru-baru ni lah sebelum tu pun dia buat report pasal gangster dan sebagainya. Lepas tu kerja dia adalah buat report kat atas diri saya lebih baik hampir buat report kat Ambiga ke apa, bagus juga buat report kat Kuntuk apa kan. Jadi kerja dia buat report. Itu yang saya cerita. Dan Orlando belum ni tahu kan benda dah settle kan. Jadi bila benda dah settle, kenapa nak bangkitkan balik Ini yang jadi masalah dia. Masalah si DJ ni saya rasa dia ni ada mental disorder. Kalau tak ada mental disorder pun dia ada masalah tertentu yang kerja dia adalah untuk nak cari pasal dengan semua orang dan sejak dia muncul dalam dunia live ni dia bagi belaga habis semua orang semenjak dia muncul dia dalam FB ni habis semua orang dia bagi belaga saya pun tak tahu sebab apa orang tu dia bagi belaga, orang ni dia bagi belaga jadi itulah saya harap pada dia mau buat relax istighfar banyak-banyak pilih cari Tuhan kalau rasa diri tu dah betul sangat lepas tu orang kata apa, janganlah duk cari pasal dengan orang kalau rasa nak berjuang, fokuslah pada matlamat hari tu kata nak berjuang berkenaan dengan isu video saya tu dia kata nak pergi buat report dekat dia viralkan berkenaan kata keluar daripada agama Islam dan sebagainya lepas tu dia kata suruh Majlis Agama Islam ambil tindakan tu yang saya nak tanya. Bila hang pergi buat report, hang tak buat report pun berkenaan dengan benda tu buatlah report. Hang kata mesti mempertahankan agama Islam, pergi buat report kat majlis bahagian penguatkuasaan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dia pun itu pun dia tak buat pun jadi dia ni sengaja saya pun tak tahu sebab apa, sengaja untuk nak
nak bunuh identiti orang, sengaja untuk nak jatuhkan orang, perjuangan apa pun saya tak pasti, adalah dapat manis nak kacau kamu, tu Fik, tak payah layan lah BBNU tu, dia live pun T0 je, fokus je dengan dengan perjuangan kamu, okey tuan-tuan. Tengok live dia di Ujang 3 hari lepas. Bukan tengok live dia di Ujang kan tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tengok dekat wall dia sendiri. Suruh dia main Jitra buat lepak kat hot bike, hot bike settle cantik-cantik. Tak apa, dia bagi tahu apa masalah dia. Kita nak tahu juga apa masalah, tak puas hati kat mana. Saya ada gugat apa yang mula-mula tiba-tiba hang duk cari pasal. Just provoke dan nak bagi kena remind je, sangkut 506 KK pun tak ke mana juga. Sekarang fokus je pasal hudud. Kertas siasatan siap, hang fight je masa hakim baca pertuduhan. Kalau hang ada bukti, buat apa takut. Sebab tu aku kata jangan layan pasal rekod-rekod lama tu. Siapa lagi yang bagi dermaga lah, ya saya tahu dan itu benda saya tahu. Tag Jakim apply CJ halal Fik. Okey. Jadi berkenaan dengan diri dia ni, kita lupakanlah tuan-tuan, dan tuan-tuan pun jangan mesej saya lah berkenaan dengan dia ni. Sebab saya pun malas nak ambil tahu dah. Saya pun malas nak ambil tahu, dan rakan-rakan di sekeliling dia pun bagi tahu malas nak ambil tahu dah pasal dia ni. Sebab tak tegak pun tak mau dengar. Tegak pun tak mau dengar. Nak buat ikut kepala sendiri, lepas tu nak belagar sana belagar sini. Apakah perjuangan yang dibawa ni? Sampai ke hari ni kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu matlamat perjuangan dia tu. Jadi orang kata apa, muhasabah diri bagi banyak. Dan kepada tuan-tuan yang duk WhatsApp saya, kepada tuan-tuan yang duk orang kata apa, yang duk inbox saya berkenaan dengan report yang dia buat tu, backpick kat dia lah. Dan kalau kata saya kena tangkap hari penyerahan tu, hari penyerahan tu, makanya kalau benda ni tidak sampai, tahu dah lah orang yang nak dipersalahkan adalah dia lah, si DJ ni lah. Sebab kita punya program banyak, nanti saya akan post kepada tuan-tuan lah. Sekarang ni kita tengah tunggu orang kata apa, berkenaan dengan hudud tu, kita tengah tunggu jawapan daripada Ustaz Datuk Dr. Ustaz Nik Zawawi untuk orang kata apa, penyerahan pada 12 ataupun 13 kepada dia. Kita akan pergi serah kepada dia berkenaan dengan hudud. Jadi kalau kata dia buat tape, maknanya dia akan menggagalkan semua usaha ni. Dia akan menggagalkan semua usaha ni. Tu yang saya pelik tu, adakah dia ni liberal yang menentang hudud? Tiba-tiba ni bila dekat dengan tarikh ya, barulah hang nak buat report. Bila dekat dengan tarikh ya, barulah hang nak buat report. Ni yang jadi masalahnya. Waalaikumsalam Abang Zam. Waalaikumsalam Abang Zam. Nanti Hana WhatsApp berkenaan dengan Tanah Pulau Pinang. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu cerita pasal Tanah Pulau Pinang tu, yang Abang Zam nak bawa petition, tapi Abang Zam kata dia tak mau buat live, dia takut depa akan guna poin-poin dalam live tu. Tak apalah, kita tunggu nanti. Kita tunggu masa dia hantar dah memorandum tu, nanti dia akan buat komentari, dia akan cerita berkenaan dengan Tanah Pulau Pinang tu. Jadi tuan-tuan boleh dengar sendiri. Jadi tuan-tuan boleh dengar sendiri apa yang si Lee Guang Eng ni punya kerja. Yang di Pertuan Agong punya warta tanah pun dia samun. Yang di Pertuan Agong punya warta tanah pun dia samun. Jadi kita tunggu pada Abang Zam. Ya, siap Abang Hafizi Abdul Rahim. Nanti kita dengar pada Abang Zam tuan. Saya terkejut tuan dengar. Saya terkejut bila Zam cerita, Abang Zam cerita, Zam lah dah. Abang Zam umur 43, saya umur 29. Bila Abang Zam cerita kat saya pasal Tanah Pulau Pinang tu, saya terkejut tuan. Okey baik, tengok. Bukan kata terowong tuan. Bukan kata rumah banglo dia ya. Tanah warta yang di Pertuan Agong pun dia samun. Ni gila babi orang kata. Hak orang Melayu lah tu. Hak orang Melayu dia samun tu. Warta kepada orang Melayu. Abang Zam boleh cerita kat sini sikit Abang Zam. Kau bagi poin kat saya, kau boleh saya sampaikan supaya dapat orang kata apa, sokongan kat atas Abang Zam punya perjuangan ni. Waalaikumsalam. Lawak waktu petang. Abang Zam bagi poin sikit Abang Zam. Kok ada yang saya boleh baca kat mereka ke? Botak Bon, adakah dia membawa ideologi komunis? Tanya aja, memang dia membawa lah.
Ya, dokumen komplit. Nanti saya Roger Syafiq dan bagi dokumen, bagi Syafiq tengok. Ni, kalau tuan-tuan tak percaya cakap saya. Saya bukan nak bohong pada tuan-tuan. Ni, tengok ada dokumen. Tanah warta yang di-Pertuan Agong kena sambun. Gila tak gila? Hak orang Melayu tu, warta kepada orang Melayu. Warta kepada orang Melayu tuan-tuan. Warta kepada orang Melayu dia boleh samun. Lepas tu dia pergi bina. Dia bina apa Mazam? Cerita sikit Mazam. Kot saya salah sebut, saman saya mampu. Apa benda dia bina Mazam? Kes ni kalau meletup lagi kau-kau, warta tu tahun 1988 Sultan Kedah masa tu dia jadi agung. Ni tengok tuan. Saya ingat tu apa yang Mazam cakap, saya ingat tu. Saya cakap tadi kan, cuma saya tahu ni saya lupa. Tahun 88. Tahun 88 warta kepada orang Melayu Mazam. Dia buat apa Mazam? Pasal Amiga Ustaz nanti saya sebut. Memang anak haram celaka Sina Mabih ni. Dah betul. Ustaz. Ni Amazam mana tuan? Saya nak buat net BC tak boleh pula dah. Saya punya BC jadi masalah. Tidak boleh cerita kat tuan kat dalam live ni. Dia buat Geni Wharf. Jadi yang Lee Guang Eng ambil tu dia buat apa? Kat tanah tu ada pokok tua tak? Apa nama? Dia ambil, dia buat apa Mazam? Bagi ni umum nak tahu berjangan Mazam. Nanti kita lancarkan Mazam punya petition, suruh orang ramai sign. Nanti saya tolong buat. Nampak pun macam tu. Konon geng bintang 3 kot. Dia macam ni. Apa nama Botak Mon DAP ni? Dia fahaman dia adalah komunis. Semua fahaman komunis ni depa tukar nama kepada sosialis. Jadi sama je lah depa dua ni. Memang depa ni komunis pun. Abang Zam cerita sikit. Ideologi MCA dan DAP. Okey, MCA ni dia ditubuhkan pada tahun 1948. Untuk buat apa? Pada waktu tu masa British dulu, British dia pecahkan. Dia buat pecah perintah. Jadi semua ni duduk secara berkumpulan, orang Melayu, Cina dengan India. Jadi MCA ni dia ditubuhkan untuk menjaga hak sosioekonomi dan kepentingan orang India. Sebab tu nama dia Malay Chinese Association. Ditubuhkan oleh Tun Tan Chek Lok pada tahun 1948 tu. Dan MIC ni, Malayan Indian Congress ni, Kongres India ni, untuk menjaga kepentingan dan sosioekonomi orang India. Sebab tu pada waktu tu pada waktu tu adalah orang kata apa, dipecahkan mengikut kaum. Jadi DAP ni dia punya perjuangan dia lain. Dia bukan bawa ideologi tu, dia bawa Malaysian. Kalau tuan-tuan baca dalam perlembagaan dia, tuan-tuan duduk saja-saja, tuan-tuan pergi download perlembagaan DAP tu, baca. Dekat dalam perlembagaan dia terang-terang dia bagi tahu. Terang-terang dia nak buang perkara 31 tu, nak bawa kepada sistem sekular. Maknanya tidak ada agama bahagi persekutuan. Tu dia punya perjuangan dia. Lepas tu dia nak hak sama rata. Dia nak prinsip Jasoli tu, hak sama rata kepada semua kaum. Hak sama rata kepada semua kaum. Maknanya tak ada ketuanan Melayu ke, keistimewaan Melayu ke, raja-raja Melayu ke, semua tak nak. Semua dia tak mau. Jadi dia nak satu negara republik. Itu perjuangan dia apa? Perjuangan dia berbeza. Dan mereka ni ditubuhkan atas sebab apa? Atas sebab Tunku Abdul Rahman mengharamkan PAP. Itulah perjuangan dia apa? Mereka ni adalah anak didik, orang kata apa? Anak didik Lee Kuan Yew. Warta tu agung bagi kat Persatuan Nelayan kampung saya. Kira tanah laut tu yang boleh tambak hanya untuk Persatuan Nelayan. Tapi macam mana Guang Eng boleh tambak laut tu untuk jadi Geni Wharf? Ni yang call senang, buka speaker tak apa. Saya nak call pun ada satu telefon dia. Ada satu telefon dia. Tu jadi tuan-tuan boleh tahu pasal apa yang berlaku di Pulau Pinang.
Apa pandangan Bro Syafiq tentang PKR Sarawak, terutama Iswandi, tak payah sebut lah Iswandi Mordi ni kan. Iswandi Mordi ni kan, ni sampah kan tuan, saya cakap terang kan, dia ni sampah ya kan, dan dia cakap ni tak ada fakta langsung, dia cakap ikut sedap mulut dia kan, dan saya malah nak layan Iswandi Mordi. Okey tuan-tuan, saya nak pi kan, komunis moden, agama Kristian, evangelis, ya betul kan, dan saya nak pi ni pada Ambiga ni tuan. Orang nak tanya tentang Ambiga Srevenan. Malam ni saya akan tunjuk dokumen, sebab sekarang ni anak tengah duk tengok kartun, jadi saya tak boleh nak tunjuk pada tuan-tuan dokumen kan. Dokumen ni bertarikh 19 hari bulan Mac 2019. Saya pun dah tunjuk pada Hedi Ujang dokumen ni kan. Dokumen ni dibawa oleh siapa? Dokumen ni dibawa oleh Ambiga Srevenan kan, ke United States of dokumen ni ada dekat Abang Tuah pun ada kan, kat Abang Tuah pun ada kan, dibawa ke United States of America di dalam International Court of Justice kan. Apa yang dibincangkan di dalam dokumen tersebut kan, yang dibincangkan dalam dokumen tersebut adalah tentang the challenge of the freedom, the challenge of the freedom religious in Malaysia kan. Dia nak buang apa? Dia nak buang perkara 31 dan juga nak buang perkara 11.4. Ni Ambiga punya perjuangan pada 19 hari bulan Mac pada waktu tu. Kata Harapan, dia pergi ke US kan, dia pergi ke US untuk pindah kan, untuk minta sokongan daripada 60 orang hakim kalau tak silap saya kan, untuk meminda orang kata perlembagaan kita ni kan, untuk buang perkara 31 tu, Islam agama persekutuan. Dia tak mau ada, dia kata dia nak buat satu negara sekular kan, dan boleh kan, agama-agama lain boleh memurtadkan orang Islam. Itu perkara 94 lah kan. Perkara 94 ni menjadi halangan kan bagi agama-agama lain untuk menyebarkan ajaran mereka ataupun doktrin ataupun artikel kepada orang yang beragama Islam kan. Jadi apa yang Ambiga nak buat adalah untuk buang perkara 94 ni kan, supaya orang Islam boleh murtad ke agama lain. Itu yang dia bawa kan. Jadi kalau kata Ambiga ini kan, dah lah tidak disiasat. Benda ni saya dah buat report kan, berkenaan dengan benda yang dia bawa ke United States of America tu sebagai pengkhianatan kepada negara kita kan. Dia tidak menghormati Raja-Raja Melayu, sedangkan Raja-Raja Melayu adalah ketua bagi agama Islam kan. Dan kedua-dua perkara ni adalah berkaitan dengan Raja-Raja Melayu dan juga Yang di-Pertuan Agong. Perkara 31 berkaitan dengan Raja-Raja Melayu dan juga Yang di-Pertuan Agong. Perkara 94 pun berkaitan dengan Raja Melayu dan juga Yang di-Pertuan Agong. Sebab apa? Ketua bagi negara adalah Yang di-Pertuan Agong. Ketua bagi agama Islam bagi negara-negara yang tidak beraja adalah Yang di-Pertuan Agong. Dan ketua bagi agama Islam bagi negeri-negeri beraja adalah Raja-Raja Melayu. Jadi dia telah pun ni siapa dia ni? Link dokumen Ambiga Freedom of Religious. Yang ni boleh pergi download ni, abang Husaini Roslan bagi. Jadi tuan-tuan boleh pergi baca dalam tu. Jadi ini adalah satu pengkhianatan sedangkan Ambiga ni boleh didakwa di bawah perkara 251A kerana mengkhianat telah pun melakukan perbuatan ataupun percakapan yang mengkhianati persekutuan, boleh dilucutkan kerajaan. Tiba-tiba hari ni kita nak bagi dia jawatan sebagai pengarah SPR, pengarah SPR. Ini yang jadi masalahnya. Jadi adakah hari ni kita mendukung perjuangan yang dibawa oleh Ambiga ni? Adakah kita mendukung perjuangan yang yang dibawa oleh Ambiga? Itu yang jadi masalahnya tuan-tuan. Dan kita harus bangkit tuan-tuan. Kalau tanya saya, perkara yang lebih besar bukan DAP. Sebab bila-bila masa je kita boleh desak kerajaan untuk haramkan pertubuhan tu nak dengan tak nak je sekarang. Cuma isu yang paling besar, adakah negara kita sudah ada spy dari China macam yang berlaku di Singapura? Memang ada memang ada benda tu, dokumen tu nanti saya akan sebarkan. Dokumen tu nanti saya akan sebarkan. Saya ingat dokumen tu saya simpan untuk dekat PRU 15 baru saya nak buka. Tapi tiba-tiba si Ambiga ni pula nak dilantik sebagai pengarah SPR. Jadi kita akan sebarkan. Jadi kepada yang gelak tu saya boleh tunjuk tuan. Saya bukan tak boleh nak tunjuk benda tu. Saya boleh tunjuk. Memang ada, cuma anak saya tengah duk tengok, orang kata apa, anak saya tengah duk tengok kartun. Anak saya tengah duk tengok kartun. Jadi benda tu ada kat dalam laptop saya. Kalau tuan-tuan nak tengok juga, saya boleh bawa. Malam ni saya akan tunjuk. Malam ni saya akan tunjuk. Dah buat report kenapa pihak berkuasa tak ambil tindakan, sebab masa tu mungkin kerajaan kata Harapan. Dan saya akan follow up balik report-report saya semua. Saya akan follow up balik report-report saya semua. Selepas kes hudud ni saya akan bawa. Yang pertamanya report kat atas yang Pasir Gudang. Pasir Gudang tu berkenaan dengan 2000 kanak-kanak
berbangsa Melayu yang terkena orang kata apa nama kimia tu berkenaan dengan Yu Beiying. Yu Beiying ni dia telah pun apa nama dia? Yu Beiying kan apa benda tak nama dia? Beiying belakang lah. Dia tipu. Dia tipu. Dia kata dia tidak ada kena-mengena dengan syarikat IOI. Sedangkan suami dia adalah anak kepada orang yang buat orang yang menubuhkan syarikat IOI ni. Jadi dia memang ada kena-mengena. Memang dia ada kena-mengena. Tu yang pertama je lah berkenaan dengan Yu Beiying ni, berkenaan dengan Pasir Gudang. Saya akan ambil balik report saya semua. Yang keduanya adalah berkaitan dengan Amiga keluar negara. Amiga keluar negara untuk buat the freedom of religious. Amiga, Kuala Sigaran dan juga Watian Mutih. Saya akan bawa benda ni semua. Amiga ataupun Ambigus. Amiga Revenant. Amiga Revenant. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok, saya boleh tunjuk dokumen tu. Saya tunjuk nama. Dan ni tuan-tuan boleh pergi download lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh download. Tu ada rakan-rakan kita yang dah bagi mana dia. Tadi saya pin Yang duk gelak tu sila download direct link dari ICJ. Ni tuan-tuan boleh download Mustafa Seman, salam Fiz, sentuh isu murtad ikut peruntukan perlembagaan. Melayu Islam kalau murtad hilang kerajaan secara automatik dan kenalah dihalau keluar dari negara. Tak ada. Dalam perlembagaan tak sebut. Sebab tu saya bawa hudud. Sebab dalam hudud je ada peruntukan yang khusus berkaitan dengan murtad ni. Kalau kat dalam negara Malaysia, kalau seseorang tu murtad, dia kena kandang 36 bulan. Dia kena kandang 36 bulan. Dan kalau kita tengok macam kes Lina Joy, lepas tu Indra Mutu, berkaitan dengan 4 orang kanak-kanak tu. Jadi tak ada orang kata apa, satu undang-undang yang khusus berkaitan dengan benda ni, yang berat lah, yang boleh memberi pengajaran kepada orang-orang lain. Jadi tu yang sebab tu saya bawa berkaitan dengan hudud, dan saya minta tuan-tuan saya minta tuan-tuan untuk sign berkaitan dengan hudud ni. Kak Selinda Linda bongkar habisan dek, depa ingat depa hebat. Ya betul, saya ada semua dokumen tu, saya akan nak tunjuk. Dah try download tapi page not found. Page not found, tak ada masalah apa tuan-tuan. Benda ni biasa. Kalau apa yang depa buat masa zaman kerajaan Pakatan Harapan dulu, kebanyakannya dokumen-dokumen dia orang kalau tuan-tuan nak pergi download akan jadi page not found, page error dan sebagainya. Tapi tak ada masalah apa, sebab saya dah download semua dah. Saya dah download semua dah dokumen-dokumen depa. Dan saya akan tunjuk kepada tuan-tuan. Tak apalah, saya tunjuk sekarang lah. Saya tunjuk sekarang.